Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Okey, untuk sesi kali ini saya akan terangkan kepada anda semua apakah proses flow ataupun apakah urutan bila anda hendak melaksanakan kaedah pentaksiran ataupun penilaian kepada di dalam setting pendidikan awal kanak-kanak. So, seperti yang kita sedia maklum, okey, sebagai pendidik apabila awak memasuki ataupun berada dalam ruang lingkup bilik darjah ataupun hendak melaksanakan PDPC, pembelajaran dan pemudahcaraan, lazimnya kita telah didatangi ataupun kita telah sediakan lesson plan ataupun rancangan pengajaran aktiviti ataupun harian. Okey, jadi the framework of the lesson plan yang perlu kita faham ataupun yang perlu kita fahamlah. Okey, pertama, usually when you do ataupun when you prepare the lesson plan, benda yang pertama yang kita perlu ada adalah learning outcome ataupun hasil pembelajaran ataupun objektif pembelajaran. So, apa awak nak capai hari itu ataupun apa yang awak nak mengajar ataupun nak sharing the knowledge dekat kanak-kanak. Pertama adalah learning outcome. Yang kedua adalah steps ataupun procedure. So, what are the steps? Apakah langkah-langkah untuk mencapai learning outcomes? Langkah-langkah di sini merujuk kepada sesi pembelajaran itulah. Okay, so contoh awak nak sediakan set induksi ataupun awak nak melaksanakan set induksi and then awak nak buat eksperimen contohnya. Okay, how many experiment do you want? Okay, ataupun awak nak gunakan bahan bantu mengajar smart TV ke ataupun awak nak guna bahan recycle, nak guna color dan sebagainya. So these are the steps yang included dalam lesson plan. Dan yang ketiga, okay, yang pertama tadi adalah learning outcome, yang kedua adalah steps of procedure, the way you to achieve the learning outcome, dan yang ketiga adalah penilaian. Yang ketiga inilah yang selalunya pendidik ataupun guru-guru lupa. Okay, kita terlalu galak yang kita nak mengajar, nak memberi, but we forget about the third things, okay, to make sure that adakah kanak-kanak dalam bilik darjah kita ini mencapai the learning outcome ataupun tidak. This is what we call the assessment. Okay, this is what we call the assessment. Whatever types of assessment yang awak nak lakukan pun, it doesn't matter. It doesn't matter as long as it is effective dan appropriate untuk mencapai the learning outcome, so tak ada masalah. So dalam learning lesson plan, ingat tiga benda ni. The learning outcome, yang kedua adalah step of procedure, dan yang ketiga adalah assessment. So some of the center di Tadika ataupun Taska, tak kisahlah di peringkat prasekolah government ke ataupun swasta ke, they might have their own template of the lesson plan. Okay, banyak kan benda-benda yang fancy seperti kotak ini perlu tulis umur, perlu tulis tarikh, perlu tulis bahan bantu mengajar and then reflection dan sebagainya. So, but the main thing dalam framework lesson plan awak perlu ada ketiga-tiga yang saya nyatakan tadi. Pertama adalah learning outcome, steps, yang ketiga adalah assessment. Sebab apa? Okay, sebab apa? Tak semestinya nama pun rancangan pengajaran ataupun lesson plan awak hanya merancang, tu hanya menentukan. So, whatever happen during that day, contohlah hari itu awak tak belajar ataupun awak tak mengajar accordingly to the lesson plan. Sebab apa? This is a responsibility ataupun the ability to be a teacher, to be a spontaneous teacher, okay, to be the impromptu teaching and learning session, to provide the impromptu teaching and learning session. Awak tak boleh nak follow 100% the kitab ataupun lesson plan awak. Just in case during that day interest kanak-kanak itu spark pada topik yang lain, it is a great langkah ataupun step untuk awak follow the interest of the children itself rather than awak follow the lesson plan yang awak dah ready awal-awal. So, okay, so bila awak perlu melaksanakan PDPC secara spontan, okay, secara tiba-tiba, so dalam kepala awak ada tiga benda tu lah tadi. Awak nak capai apa? Tak perlu banyak-banyak, satu pun dah cukup dah. Okay, satu learning outcome. Okay, hari ini saya nak pastikan kanak-kanak saya dapat menyebut 2 syllable contoh, okay, ataupun dapat membaling bola ke dalam tong, okay, contohlah kan. So satu pun dah cukup dah sebenarnya, tak perlu banyak-banyak. So itu learning outcome. And then awak dalam kepala awak, you know what are the steps dan sebagainya sampailah penilaian. Okay, so itu adalah tentang lesson plan. So apakah urutan untuk melaksanakan penilaian pula? Okay, saya tak nak cerita pasal lesson plan. Saya tak nak cerita pasal learning outcome ataupun hasil pembelajaran. Saya tak nak cerita pasal steps. Saya nak cerita yang ketiga tu. Okay, the penilaian part. Bagaimana nak melaksanakan penilaian tersebut? Okay, so sharing the screen.
the screen. So, ni kot. Okay, if you can see the screen, okay, if you can see the screen, see these are the proses pelaksanaan pentadbiran yang saya adaptasi atau saya ambil dari daripada modul di IPG. So bermula daripada these are the proses pelaksanaannya. Kita ada merancang. Yang pertama adalah merancang, yang kedua adalah membina instrumen, yang ketiga adalah melaksanakan pentadbiran, and then awak kena record, kemudian awak kena simpan all the data, menganalisis maklumat, melapor, dan kemudian you have the tindakan susulan. So kita tengok satu persatu setiap step ini. Okay, saya akan briefly explain apakah yang dimasukkan for every single step or every single layer yang berada dalam urutan proses flow ini. Okay, pertama adalah merancang. Okay, pertama adalah merancang. Saya tengok. Okay, clear kot. Okay, pertama adalah merancang. Okay, dalam merancang, okay, banyak elemen ataupun aspek-aspek yang kita perlu faham dalam proses perancangan. Okay, pertama awak kena kenal pasti kanak-kanak itu sendiri. Okay, this one, yes. Pertama adalah mengenal pasti kanak-kanak. Kenapa nak kenal pasti kanak-kanak? So, apakah benda yang perlu kita kenal pasti berkenaan dengan kanak-kanak? Pertama, kita kena tengoklah kanak-kanak tu umur berapa. Setahun ke, baby, 5 bulan ke. Be specific. Awak jangan cakap, oh kanak-kanak toddler. Kanak-kanak toddler yang ada umur berapa? 18 bulan ke, 24 bulan ke, ataupun kanak-kanak prasekolah. Kanak-kanak prasekolah ni umur dia 4 hingga 6 tahun. So, which range of umur ataupun which umur yang awak kena detailkan, kalau awak kena spesifikkan, umur 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Okey, kalau bayi, bayi umur berapa? Bayi 3 bulan, bayi 6 bulan, bayi 9 bulan contohnya. Okey, dan awak kena pastikan kanak-kanak itu juga dia berada dia lelaki ke, perempuan ke, how many are you going to observe in group ataupun individu. So kenal pasti kanak-kanak dahulu. Okey, some of the center they are grouping children accordingly to the age. Okey, ini kelas 6 tahun, ini kelas 5 tahun, ini kelas 4 tahun, but some of the center juga dia combinekan. Ini kelas 5 dan 6 tahun. Ini kelas 4 dan 5 tahun. Okay? So you need to be alert dengan kaedah grouping yang telah ditetapkan oleh center and how you group group kanak-kanak tersebut. Okay, yang pertama. Okay, yang kedua, menentukan kaedah pentadbiran. Kaedah pentadbiran ada banyak pemerhatian lagi checklist and then anecdote, continuity dan sebagainya. So awak kena tentukanlah kaedah pentadbiran yang sesuai. Awak rancang. Okey, rancang. Okey, kemudian menentukan kemahiran apa yang awak nak capai ataupun nak lihat time tu. Okey, so kalau if you are following the KSPK, there are 6 strands ataupun 6 tunjang dalam KSPK. Ataupun kanak-kanak itu berada dalam setting taska, so they are following the permata, bidang perkembangan permata pun ada 6. So awak nak follow yang mana? So either permata ataupun KSPK. Just in case saya tak nak follow permata, saya tak nak follow KSPK. Tapi tahu nak follow siapa? Awak nak follow other scholars. Awak nak follow perspektif lain. Awak nak tengok sosial, awak nak tengok perkembangan emosi sahaja. Okey, perkembangan emosi sahaja yang tak berada dalam ruang lingkup KSPK maupun permata. It's okay as long as dia adalah domain utama perkembangan manusia, iaitu fizikal, intelektual, kognitif, sosial dan emosi pun tak ada masalah. But when you are in the center, in the Malaysian sector setting, okay, usually untuk siapa yang berada dalam taska, mereka follow permata. Siapa yang berada dalam ruang lingkup tadika ataupun prasekolah, mereka follow KSPK. Itu pun sebenarnya berada dalam akta pendidikan polisi politisi dan akta kita lah, kita follow whatever have been endorsed by the government, by the KPM. Okay, seterusnya menentukan masa dan tempat penilaian dibuat. So jangan abaikan aspek ini. Awak perlu tentukan masa, nak buat pagi ke, okay, nak buat tengah hari ke, nak buat petang ke, okay, ataupun berapa lama awak nak observe, is it 30 minutes, is it 1 hour, berapa lama, okay, ataupun awak nak observe during awal tahun ke, pertengahan tahun ke, hujung tahun ke, okay, di mana, di rumah, di playground, di bilik darjah ketika mereka membuat circle rutin harian, okay, dan sebagainya. Okay, you need to make sure ataupun awak dah ada idea dia, awak nak buat those assessment di mana. Okay, so ini adalah dalam aspek perancangan. Okay, yang kedua adalah membina instrumen. Okay, mengenal pasti membina instrumen. So basically membina instrumen ni, kenapa
instrumen ini adalah satu benda ataupun satu checklist ataupun satu idea apa yang awak nak lihat. Contoh dalam KSPK, I believe all of you have familiar dengan KSPK. Dalam KSPK ada tunjang fizikal dan estetik. For example, tunjang fizikal dan estetik. Under tunjang fizikal ada konstruk-konstruk tertentu. Okey, contohnya apa? Contohnya fizikal, kemahiran koordinasi mata dan tangan. Okey, dalam kemahiran koordinasi mata dan tangan ada item-item tertentu. Apa yang awak nak lihat? Okey, sebab apa? Bila when you say that awak nak observe kemahiran fizikal kanak-kanak, awak tak boleh tengok semua benda. Okey, jadi KSPK telah memberi panduan, garis panduan kepada awak dalam kemahiran fizikal apa yang awak boleh perhatikan. Okey, contohnya kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, kemahiran koordinasi tangan dan mata, kemahiran sensory perceptual, motor planning for example. So konstruk-konstruk ini adalah what we call as satu sub ataupun topik yang lebih kecil yang mewakili ataupun yang berada dalam kemahiran tersebut. So awak binalah instrumen tu. Okey, kalau awak nak tengok tadi kemahiran mata dan tangan, awak tetapkan apakah item-item yang boleh menentukan kanak-kanak ini boleh mencapai kemahiran mata dan tangan. Contoh, okey, dalam aktiviti rutin harian, mereka boleh mengikat tali kasut. Mata dan tangan. Mata dan tangan, contoh mereka boleh menuang air dalam kontainer yang berbeza, pour water into the different container. Okay, bila awak tuang air, so mereka tahu, mereka nak tuang air dalam different container tu, they need to have that kind of skill. Adakah tumpah, okay, adakah mereka berjaya untuk tuang semuanya ke dalam kontainer yang berbeza. So kalau mereka berjaya, so itu one of the element untuk to ensure that they have achieved the coordination, eye-hand coordination. Okey, selepas membina instrumen, awak melaksanakan pentaksiran. Jadi awak dah decide tadi kan, awak nak guna pentaksiran apa? Awak nak guna observation. Usually we are using observation. Observation ni saya kira wajib sebenarnya. Okey, awak buat pemerhatian. Remember, when it comes to pemerhatian, it doesn't matter awak. It is not only awak guna mata untuk mengamati, tidak. Awak juga guna telinga, awak juga guna all the senses yang ada dekat diri awak to execute ataupun to proceed with the observation process. Sebab apa? Kan kita memerhati, takkan ada diri lain, tak. Contohlah awak nak check perkembangan bahasa kanak-kanak, adakah mereka boleh membunyikan huruf-huruf tertentu, membunyikan mendengar dan sebagainya. So awak kena guna telinga lah, awak kena tengok adakah mereka boleh bercakap 5 patah perkataan yang bermakna, 10 patah perkataan yang bermakna, ataupun adakah mereka boleh membuat bunyi cooing, baby boleh buat cooing, baby boleh buat babbling. Awak tak tengok dengan mata, awak dengar dengan telinga, so it is a part of the observation process. So awak laksanakan pentaksiran, awak execute the pentaksiran. Kalau awak rasa awak nak buat soal jawab dengan kanak-kanak, boleh. Kalau awak rasa awak nak buat projek dengan kanak-kanak, buat apa, kaedah kreativiti, aktiviti yang kreativiti ke apa yang membabit kreativiti, boleh. Kalau awak rasa nak main Lego dengan kanak-kanak, nak main blok dengan kanak, it's okay, tak ada masalah, as long as awak dah tetapkan adakah ia sesuai untuk mencapai the learning outcome ataupun tidak. So kita kena buanglah jauh-jauh. When people say that kaedah pentaksiran is only about the exam, is only about the written assessment, tidak. Okay, tidak. Bila the government, bila pada tahun 2018, when the government, the KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, memansuhkan ke ataupun menggalakkan untuk kanak-kanak, pendidikan awal kanak-kanak tidak mempunyai exam. So it is a good step daripada KPM supaya guru-guru tidak terikat dengan final exam ataupun tidak terikat dengan written assessment untuk menguji ataupun to assess kanak-kanak. Sebab apa, macam saya katakan tadi lah, ada banyak cara lain lagi untuk melaksanakan pentakziran. Hasil kerja, dah melukis, dah buat eksperimen, and then ataupun dah melukis, dah menulis dan sebagainya, so we compile into the portfolio, and then you nilai lah hasil kerja dia. Is there any difference between this boy 3 minggu yang lalu dengan 3 minggu akan datang ataupun 3 minggu sekarang. So itu adalah hasil kerja dia. Okay, so that one is melaksanakan pentaksiran. Okay, seterusnya
merekod. Bila awak dah melaksanakan pentakziran, contohlah awak dah nilai hasil kerja kanak-kanak, awak tengah menilai hasil kerja kanak-kanak ni, ataupun awak memastikan kanak-kanak ni boleh menyanyi ataupun tidak, boleh melaksanakan main peranan ataupun role play ataupun tidak. Okey, takkan awak nak simpan dalam kepala. Tak boleh lah. Kita pun ada limit kita masing-masing kan. Lagi-lagi kalau we are not observing one child only. Awak observe banyak, observe ramai kanak-kanak dalam bilik darjah ataupun dalam setting pembelajaran itu sendiri kan. Jadi you need something to help you ataupun to help you how merekod secara sistematik ataupun melaksanakan penilaian secara sistematik. That's why recording is very important. So dalam recording ada banyak jenis. Contoh dia senarai semak, it depend on you. Kalau senarai semak, usually awak dah ada item-item tertentu and then you take, it depend. Awak nak buat sekali tick ke ataupun awak nak depends on the frequency ke, nak guna kaedah gundal ke. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ataupun you nak guna berkala tu macam contoh hari ni and then kita akan buat the same assessment 2 minggu akan datang ataupun sebulan lagi akan datang. Okey, ataupun awak nak guna numbering pun boleh juga, ataupun bagi markah pun tak ada masalah juga, ataupun awak nak guna record anecdote is more to journal ataupun lebih kepada bercerita. Oh, Ahmad hari ini bercakap dengan kawan dia Aisyah, and then mereka bergaduh. Bila mereka bergaduh, bla 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 and everything. The negotiation, dia try nego Aisyah untuk dapatkan toys tersebut. So awak tulis macam tulis diary. That one is more to record anecdote. And then record berterusan. Record berterusan awak nak check, dia daripada hari ni dia boleh buat apa, besok dia boleh buat apa, 2 bulan lagi boleh buat apa, 5 bulan lagi boleh dia buat apa. Okay, itu adalah dinamakan record berterusan. Tapi awak kena fahamlah, kena ada record. Everything should be recorded. Jangan simpan dalam kepala, jangan simpan, tak kisahlah recorded online ke ataupun ada file masing-masing, file kanak-kanak masing-masing ke apa, it doesn't matter. Sekarang pun kita ada e-portfolio, e-recording. So it doesn't matter jua cara sekalipun yang memudahkan diri awak untuk, because all this recording is a part of the evidence ataupun bahan bukti untuk ditunjukkan kepada kanak-kanak, ditunjukkan kepada ibu bapa dan ahli profesional yang lain jika ada masalah. Okey, kemudian selepas merekod kita ada menyimpan. So awak kena simpan record tu. Kalau awak buat record dalam online, pastikan ada backup lah. Okay, kita ada backup. Macam contohlah awak memerhatikan kanak-kanak by using the audio ataupun video. Okay, awak record kanak-kanak. Okay, so nak simpan kat mana? Takkanlah bila dah habis space awak delete, tak, perlu simpan and then should be backup lah, dengan kata lain. Kalau benda tu adalah dalam bentuk fizikal, hasil kerja kanak-kanak, awak simpan dalam fail kanak-kanak. Wajiblah simpan, macam saya katakan tadi lah, janganlah nak record dan nak buang, tidak, simpan because it is a part of evidence ataupun bukti untuk ditunjukkan. Okey, dan yang seterusnya selepas awak simpan, dah simpan, it is your responsible untuk menganalisis maklumat. Jangan tinggalkan lepas pemerhati dan lepas merekod dan simpan. Okay, that's all. Kita mula kepada ataupun kita pergi pembelajaran yang lain. Tak, perlu analisis. Alamak, ataupun based on this observation, kanak-kanak ini contoh dia punya handwriting skill. Okay, kanak-kanak ini dia dalam handwriting skill dia boleh kalau kita bagi kertas, kanak-kanak ni boleh macam scribble, menconteng. Okay, scribble pula ada dua lah. Macam satu control scribble ataupun uncontrolled scribble. Menconteng yang terkawal dan tidak terkawal. Yang tidak terkawal ni ada pecahan lagi. Adakah dia melebihi kertas? Kita dah bagi kertas, adakah dia conteng melebihi kertas, beyond the line? Okay, ataupun within the line, dalam kertas. So kita boleh analisis, nampaknya dalam 3 minggu yang lalu kanak-kanak ini apabila kita bagi kertas, apabila kita bagi warna, gambar rajah dan sebagainya, kanak-kanak ni dia boleh warna gambar tersebut, kanak-kanak ni dia warna sehingga terkeluar kertas. Okay, terkeluar kertas sampailah terconteng lantai lah, terkeluar daripada garisan. Tapi after a month kita bagi the same pictures yang tak sama pun tak ada masalah. Kanak-kanak ni dia tak colour sampai ke lantai dah. Dia tak mewarna sampai melebihi lantai, terkena lantai. In fact, dalam kertas yang kita bagi tu dia mewarna within the line. So apa perbezaan yang kita boleh dapat?
So kita boleh nampaklah dia punya handwriting skill, the read skill ataupun the handwriting skill is improved. So bila handwriting skill is improved, is under the physical development. Dia punya physical development tengah berkembang, specifically bawah handwriting skill. Handwriting skill ni bawah gross motor, fine motor skill juga. Okay, so awak kena analyse benda macam tu lah. Macam mana nak analyse? This is all the ilmu dalam pendidikan awal kanak-kanak ni, awak keluarkan balik. Okay, keluarkan balik apa yang awak boleh kaitkan untuk analisis analisis kanak-kanak itu sendiri. Contoh lain, oh okey, bila kanak-kanak ni baru je masuk taska. Okay, what happen bila kanak-kanak yang baru masuk taska ataupun sesiapa lah baru masuk taska, they have to adapt ataupun they have the adjustment time yang kita panggil dia sebagai transition time. Transition period. Mereka nak menyesuaikan diri. Okey, jadi mungkin hari pertama selama seminggu kanak-kanak ni kita perhati dan kita catatlah dekat anekdot ke apa kan. Dalam minggu pertama, what happened? Kanak-kanak tu asyik menangis je. Menangis, tantrum, baling barang dan sebagainya. But after 2 weeks, kita tengok ni, okey, dia dah tak menangis, dia dah boleh bercakap dengan kawan-kawan dia walaupun sekejap. Okey, dia tak seteruk during the first week bila dia masuk center tersebut. So itu adalah dia punya emosi kita boleh tengok. Mungkin emosi dia, okey, mungkin dia punya social dia. So awak keluarkan balik apa yang kita boleh kaitkan dengan perkembangan kanak-kanak when you do the analysis. Analisis lah bila awak menganalisis maklumat. Okey, seterusnya awak melapor. Awak kena lapor lah, jangan simpan sorang-sorang. Awak jangan, itulah, ini bukan benda rahsia. Yes, ada benda yang confidential and privacy. Betul. Tapi kalau ada benda-benda tertentu kita boleh melaporkan, contohnya kita boleh laporkan kepada ibu bapa. Paling bagus adalah kita laporkan kepada ibu bapa. Okey puan, anak puan dah boleh melakukan boleh menyusun objek mengikut number. So kita nak tengoklah dia punya pengkelasan numbering dia dah semakin improve. Kita bagi tahu parents. Okey, ataupun puan, anak puan dah boleh bercakap bahasa Inggeris at least ada 50 patah perkataan bahasa Inggeris yang dia boleh faham. Okey, anak puan dah boleh reveal his emotion. Dia boleh tenangkan kawan-kawan dia kalau kawan-kawan dia menangis, and dia pergi kat kawan-kawan dia, and then he ask kawan-kawan dia kenapa menangis. Dia try untuk tenangkan kawan-kawan dia. So kita bagi tahu ibu bapa. Tapi jangan nak melapor kosong. Awak perlu melapor dengan evidence. So evidence tu dapat daripada mana? Tu recording tadi ni recording tadi yang saya katakan tadi. So all this recording is a part of evidence untuk awak melapor. Dan bukan sahaja untuk melapor, macam contoh usually pendidik selalu melaporkan macam benda-benda yang negatif. No, we need to embrace, we need to appreciate yang kanak-kanak ni juga bila mereka melaksanakan benda-benda yang positif, show the positive behavior, show some improvement, we need to tell parents apa yang boleh mereka pun nak tahu sebenarnya, because you are pendidik dalam PAKK adalah you are the expert in this field. So you need to report, report to ibu bapa. Ataupun contoh lain, contohlah jika anak itu mempunyai masalah puan, sepanjang 3 bulan saya tengok anak puan ni puan, saya nampak dia ada masalah seperti ini. Dia tak ada eye contact, dia he is very dia melompat sana sini, dia very active yang luar biasa. Okay, dia tak nak makan, and then dia kacau kawan dia. So I think this is ini adalah bukti dia puan. Ini rekod dia. Pada tarikh sekian-sekian, pada hari sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian. Saya cadangkan puan, saya ada buat report ni, saya cadangkan puan untuk puan rujuk kepada profesional seperti doktor kanak-kanak ataupun pakar clinical psychology untuk buat screening ataupun untuk buat diagnose adakah anak puan ni boleh ada bermasalah-masalah perkembangan tertentu ataupun tidak. Puan boleh tunjukkan report ini kepada mereka golongan profesional. Kalau awak nak tahu, okay, untuk just in case kanak-kanak itu mempunyai masalah perkembangan dalam pendidikan seperti dyslexic, autistic,
ADHD, lagi apa, sebagainya lah kan. Okay, sebagainya, before they have been diagnosed by the, sebenarnya ada dua orang je yang boleh diagnose medical doctor, medical officer, yang kedua adalah clinical psychologist. Dua orang ini sahaja yang boleh diagnose. Jadi apa tugas guru? Tugas guru ni bukanlah tugas untuk menghasut, tidak. Tugas guru ini to give the evidence untuk help the professional, doktor dan juga clinical psychologist ni untuk bagi tahu authentic punya pemerhatian, bagi tahu apakah keadaan sebenar kanak-kanak itu sendiri. Sebab apa? Sebab guru di Taska dan Tadika, pendidik di Taska, pengasuh di Taska, okay, awak berdepan dengan kanak-kanak ni sometimes is more than 5 hours, it's more than 8 hours, okay? 8 hours awak berada dengan kanak-kanak tu, and you know perkembangan kanak-kanak ini bagaimana. So you need to record all of these things and pass to the parents supaya bagi kepada profesional tu untuk melaksanakan dia punya part juga. Okay, so jangan rasa macam diri tu aku buat benda ni pun bukan buat apa-apa pun, tidak. Awak buat semua ini sangat berguna untuk profesional tu untuk detect does this child ada masalah perkembangan ataupun tidak. Okey, seterusnya awak buat, kita namakan dia sebagai tindakan susulan. Tindakan susulan, kalaulah kanak-kanak itu boleh buat sesuatu dengan baik, awak enrichment, awak penganyaan, awak tambah lagi benda darjah kesukaran to make sure that dia boleh buat ke tak. Tapi kalau dia tak boleh buat all those activity, tak boleh mencapai learning outcome, awak pusing balik. Okey, awak buat semula ataupun awak rendahkan CA level. Go to the process daripada pemerhatian, ada awak record, and then simpan, analisis, melapor. So itu adalah tindakan susulan. Tindakan susulan is very good. Kalau dia memang dah perfect dah begitu, so awak injak lah kepada topik yang berbeza. Okay, so itu adalah proses flow bila awak melaksanakan proses penilaian dalam pendidikan awal kanak-kanak. So itu sahaja untuk hari ini. If you do have a problem, ataupun jika awak ada masalah-masalah, pertanyaan boleh tanya dekat komen dan sebagainya. Okay, so thank you. Assalamualaikum.